Okey, Assalamualaikum dan selamat pagi. So kita berjumpa lagi yang live video itu minggu lepas pun saya bagi. No, ke hari Senin baru ni dah. Tak apalah. Kita sambung lagi insya-Allah. Kita dan habis bab 2 kot. Sebelum kita bersemuka. So, sedikit pesanan dekat awak. Saya tahu ramai yang tak tengok video ni. Naik sekolah. Naik sekolah kita, awak akan naik sekolah pada berapa bulan? Awak akan naik sekolah pada 5. Okey. 5 hari bulan kan awak naik sekolah. Okey. So, 5 hari bulan saya tak ada tu seminggu. Okey, 12 hari bulan. 12 hari bulan. Awak naik sekolah 5 hari bulan. Okey, 5 hari bulan tu seminggu tu saya tak ada, saya ada mesyuarat. Okey. Lepas pada minggu yang seterusnya tu, bulan 4 kan, minggu yang seterusnya saat pada 12 hari bulan 4. Kalau ada kelas lah. Kalau ada kelas lah. Kalau tak ada kelas ke, tengok ada 13 ke. Saya akan buat ujian dekat awak. Saya akan buat ujian yang melibatkan bab 1 dan bab 2 yang kita belajar waktu PDPR ni. No? So, saya minta semua prepare. Bacalah apa yang patut. 12 atau 13 hari bulan. Antara 2 hari tu lah. 12 atau 13 hari bulan. So, waktu kelas sains kita, saya akan buat ujian. So, saya minta awak prepare. Siapa yang markah rendah sangat, ada habuan lah. Akan ada kerja tambahan untuk awak. Okey, no? So, 12 atau 13 hari bulan. 12 atau 13 hari bulan 4. Kita akan buat ujian. Okey. So, itu pesanan sikit. Okey, saya tahu ramai bila PDPR ni, ramai yang ambil mudah. Saya minta hantar buku dengan latihan pun ramai yang masih tak hantar lagi. Tak apa, kita akan berjumpa waktu kelas nanti. Okey. So, untuk hari ni, kita akan masuk subtopik 2.3. So, kalau awak tengok buku teks awak, muka surat 28. Saling bersandaran dan interaksi antara organisma dan antara organisma dengan persekitaran. Okey. So, kita akan tengok interaksi di antara organisma. Organisma ni terdiri daripada haiwan dan tumbuhan lah. Haiwan, tumbuhan, manusia. Okey, itu organisma. Interaksi antara organisma dengan organisma dan organisma dengan persekitaran. Persekitaran ni macam pokok, hutan, laut, kolam, itu persekitaran ya. Okey. So, sebelum kita tengok interaksi ni, yang pertama sekali kita kena kenal pasti beberapa istilah dulu. Yang pertama adalah habitat. Okey. Habitat ialah persekitaran atau tempat tinggal sesuatu organisma. Okey ya. Itu yang dikatakan sebagai habitat. Okey, contoh dia macam belalang. Belalang habitat dia dekat mana? Belalang habitat dia dekat padang. Okey. Itu yang dikatakan sebagai habitat. Ikan habitat dia dekat mana? Dekat kolam. Okey, itu yang dikatakan sebagai habitat ataupun tempat tinggal. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, istilah yang kedua adalah spesies. Spesies ialah sekumpulan organisma yang mempunyai ciri-ciri yang serupa dan boleh saling membiak dan menghasilkan anak. Okey, spesies. Contoh dia macam patung. Okey, patung tu adalah kita panggil sebagai spesies. Katak. Katak tu dipanggil sebagai spesies. Okey, yang seterusnya, populasi. Populasi ialah sekumpulan organisma yang sama spesies dan hidup di habitat yang sama. Okey. Kalau kat sini ni, contoh dia pepatung. Satu ekor patung, kita panggil dia sebagai spesies. Satu spesies patung. Ataupun 2 ekor, kita panggil sebagai spesies patung. Bila ada banyak patung, semuanya duduk kat padang,
kita panggil dia sebagai populasi. No? Itu populasi. Ini populasi patung. Okey. Pi dekat sini, okey, ini populasi ayam. Ayam banyak kan? Okey, so populasi ayam. Okey, tu populasi ialah organisma, sekumpulan organisma yang sama spesies dan hidup pada habitat, hidup pada tempat yang sama. Itu dipanggil sebagai populasi. Okey. Community. Community ialah beberapa populasi organisma yang berbeza dan hidup bersama dalam satu habitat dan saling berinteraksi antara satu sama lain. Okey, community. Contohnya, okey, tengok contoh kat sini. Community kolam. Community kolam ni terdiri daripada beberapa populasi. Syarat dia nak jadi komuniti ni, yang pertama mesti ada beberapa populasi. Okey, populasi apa? Kalau awak tengok dekat sini, kita ada populasi ikan, kita ada populasi pepatung, kita ada populasi, ni pokok apa? Seladi bunting kot. Okey, kita ada populasi apa ni? Cacing kot noh. Siput, kita ada populasi macam-macam lah. So kat kolam ada banyak spesies, ada banyak populasi. Dan dia saling, kolam banyak populasi, hidup semua sekali dan saling berinteraksi antara satu sama lain. Berinteraksi ni bukannya bercakap. No. Haiwan sesama haiwan, berlainan populasi, berlainan spesies, dia tak bercakap. Awak tak pernah jumpa kucing dengan anjing bercakap? Tak. Interaksi maksud dia, contohnya, haiwan ni makan haiwan ni. Haiwan ni makan tumbuhan ni. Itu yang kita katakan saling berinteraksi, no? Bukannya bercakap, no? Haiwan kalau jumpa haiwan bercakap, sama-sama mereka, awak lari. Okey, itu komuniti, no? Komuniti terdiri daripada beberapa populasi yang berbeza. Kalau semua duduk situ katak, tak kira sebagai komuniti katak. Dikira sebagai populasi katak. No? Komuniti ni berbagai, berbeza, bermacam-macam populasi hidup dalam kawasan yang sama dan berinteraksi antara satu sama lain. Okey, contohnya komuniti kolam, komuniti padang. Okey. Okey. Selesai komuniti pula, kita ada ekosistem. Ekosistem ialah beberapa komuniti yang tinggal bersama-sama dalam satu habitat, saling berinteraksi antara satu sama lain, termasuk segala komponen bukan hidup seperti air, udara dan tanah. Okey. So, tengok gambar rajah ni. Okey. Ini adalah ekosistem. Okey. Yang cerita tadi, ini komuniti kolam, dalam kolam. Ini adalah ekosistem kolam. Okey. Kenapa kalau awak tengok nampak macam sama, betul? Komuniti kolam dengan ekosistem kolam. Tak sama. Ekosistem komuniti kolam ni haiwan yang hidup layak. Tapi ekosistem kolam, haiwan yang duduk dalam layak, duduk kat keliling tepi ni dan duduk kat dasar kolam. So, dipanggil sebagai ekosistem kolam. Okey, awak ada komuniti kolam, awak ada komuniti rumput kat kawasan darat ni, awak ada komuniti kat dasar kolam. Dasar kolam tak apa sangat lah. Okey, yang awak nampak kat sini komuniti kolam, awak ada komuniti padang kat sini. Okey, so semua ni kita katakan sebagai ekosistem. Sebab apa ekosistem? Dia melibatkan beberapa komuniti yang duduk sekali. Padang, kolam. Okey, kalau kes ni dua komuniti. Komuniti padang dan komuniti kolam. Okey, duduk sekali. So, ini dipanggil sebagai ekosistem. Okey. Dan mereka ni berinteraksi bukan setakat makan haiwan lain atau makan tumbuhan lain saja. Dia berinteraksi segala dengan bermacam-macam. Contoh dia berinteraksi dengan komponen yang bukan hidup. Mereka sama-sama berkongsi air. Mereka sama-sama berkongsi udara.
Mereka sama-sama berkongsi tanah. Okey. So, kalau community kolam, dia cuma interaksi antara organisma dengan organisma. Tapi ekosistem ni, dia melibatkan beberapa community. Duduk sekali. Berinteraksi antara organisma dan organisma. Dan organisma dengan bukan organisma. Okey, bukan organisma tu adalah air, udara, tanah, cahaya matahari. Okey, itu yang dikatakan sebagai ekosistem. Okey, boleh faham tak? So, tadi saya ulang balik. Yang pertama, kita ada habitat, tempat tinggal. Okey, bawah pada habitat. Lepas tu, kita ada spesies. Kita ada populasi. Populasi adalah gabungan beberapa spesies yang sama. Lepas tu, kita ada community. Lepas tu, kita ada ekosistem. Okey, boleh beza no? Antara lima ni no? Habitat, spesies, populasi, community dan ekosistem. Okey. So itulah sedikit pengenalan. Okey. Masuk ni pula. Keseimbangan ekosistem. Okey. Organisma dalam satu ekosistem saling bersandaran antara satu sama lain untuk memastikan kemandirian spesies. Okey. Mereka berinteraksi antara satu sama lain untuk pastikan spesies mereka tu berkekalan. Untuk survival spesies mereka. Okey, contohnya lah. Dekat padang awak tu. Okey, kita ada pepatung. Kita ada belalang. Kita ada katak, katakan. Okey, katak makan patung, tidak? Kalau katak tak makan patung, spesies katak akan habis. Populasi katak akan habis. Okey. Pepatung makan, belalang makan rumput. Kalau belalang tak makan rumput, spesies dia akan habis. Populasi belalang semakin berkurangan. Itu yang kita katakan saling bersadaran antara satu sama lain. Okey. Organisma ini juga saling bersadaran dengan komponen-komponen bukan hidup. Seperti air, cahaya, udara dan tanah. Okey. So, kita pun haiwan-haiwan organisma ni pun perlu juga air, betul tak? Nak hidup. Cahaya diperlukan oleh tumbuhan. Tumbuhan pun dikategorikan sebagai organisma. Organisma ni ada tumbuhan, ada haiwan. Okey. Cahaya diperlukan oleh tumbuhan untuk membuat proses fotosintesis. Udara diperlukan oleh tumbuhan dan haiwan untuk mengalami proses respirasi. Proses dia bernafas. Dan tanah ni kita tahulah untuk jadi tempat tinggal, habitat kita. Okey. Okey, saling bersandaran yang wujud antara organisma dengan persekitaran secara semula jadi ini menghasilkan ekosistem yang seimbang. Okey. So, lepas ni kalau awak tengok, contohnya ada haiwan lain makan haiwan lain. Kucing makan tikui. Awak jangan duk pi halau. Biar pi. Sebab itu adalah keseimbangan ekosistem kita. Kalau kucing tak makan tikui, apa jadi kat tikui? Tikui banyak. Bila tikui banyak, akan jadi masalah besar lah dekat kita punya kehidupan. So, itu adalah keseimbangan ekosistem. So, jangan diganggu benda-benda macam tu, no? Ayam pergi korek-korek makan cacing, awak empas. Jangan bunuh cacing. Tak boleh. Itu adalah keseimbangan ekosistem. Okey. Tuhan dah cipta macam tu lah. Okey. Suatu ekosistem dikatakan seimbang jika organisma hidup dan komponen-komponen bukan hidup dalam sekitaran berada dalam keadaan harmoni tanpa gangguan luar. Gangguan luar ni biasanya manusia lah. Okey. Bayangkan keadaan ekosistem hutan jika pokok-pokok ditebang. Okey. So, ini persoalan. Kalau pokok ditebang, apa jadi? Okey. Okey. So, video kita dah 14 minit lebih dah. Okey, saya akan stop dulu. Saya akan sambung video yang seterusnya.